Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pelajaran kita akan tumpukan kepada bentuk ataupun kategori kata dasar. Setelah kita mengenal kata-kata dasar dan melakukan latihan terhadap kata dasar dalam kitab Al-Quran dan mengetahui makna-makna asas secara ringkasnya, sekarang kita berbicara pula tentang jenis kata dasar dan kita akan fokuskan kepada kata dasar yang berhuruf ilah. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, pertama, kata dasar biasanya mempunyai 3 huruf. Sebagai yang kita belajar ialah kata dasar mempunyai 3 huruf. Di dalamnya ada 3 huruf. Dan terdapat 4 jenis kata dasar yang ada keseluruhan Al-Quran. Itu ada 4 jenis kata dasar. Yang pertama ialah kata dasar biasa. Kata dasar biasa ialah kata dasar seperti zahaba. Ini dikenali sebagai kata dasar biasa. Kata dasar biasa, tidak ada sebarang masalah. Zahaba, contohnya zahaba. Yang kedua, kata dasar yang berhuruf ilah. Kata dasar yang berhuruf ilah ini ialah kata dasar yang mempunyai waw ataupun ya di dalam salah satu ataupun dua daripada 3 huruf kata dasar ni ada waw ataupun ya. Contohnya qaf waw lam. Qaf waw lam, ya. Waw ini adalah huruf ilah. Yang ketiga, kata dasar yang berhamzah. Berhamzah yang mempunyai hamzah sama di awal, di tengah ataupun di akhir. Yang ketiga, namanya kata dasar yang berganda yang mempunyai huruf yang sama sebanyak 2 kali berganda seperti ini dikenali sebagai kata dasar berganda. Jadi ini adalah 3 jenis kata dasar yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan kita telah melalui banyak kata dasar yang bentuk biasa. Dan hari ini, malam ni, kita akan fokus kepada kata dasar yang mempunyai huruf ilah, contohnya waw ataupun ya di dalam kata dasar tersebut. Baik. Untuk nota kita boleh pergi kepada muka surat 7 di dalam buku teks kita yang berwarna hijau, insya-Allah. Baik. Huruf ilah. Apa yang dikenali sebagai huruf ilah? Huruf ilah ialah waw ataupun ya yang berada dalam kata dasar tu. Waw ataupun ya. Manakala alif ni kita kenali sebagai huruf penyamaran, kerana huruf ilah adalah waw ataupun ya sahaja dan dia boleh menyamar sebagai alif. Jadi sebetulnya ialah waw dan ya sahaja. Huruf ilah ini akan menimbulkan sedikit masalah kepada kita yang belajar bahasa Arab ni, kerana huruf ilah ni dia agak special dan dia akan berlaku perubahan dan pertukaran di dalam bentuk perkataan tu. Jadi kita kena tumpukan sikit kepada huruf ilah, kerana kata dasar yang mempunyai huruf ilah ni dia mewakili sebanyak 30% daripada keseluruhan kata dasar di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Mungkin ada yang bertanya, berapa berjumlah kata dasar keseluruhan dalam Quran Al-Karim tu? Mengikut anggaran saya, kata dasar dalam Quran itu boleh dikatakan sebanyak 800 lebih kata dasar, dan 30% daripadanya adalah berhuruf ilah. Jadi di situ ada keperluannya untuk kita berbicara berkenaan dengan kata dasar yang mempunyai huruf ilah. Baik, kita ambil daripada surah Al-Fatihah, daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata dasar yang ada huruf ilah di sini ialah a'udzu, contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu ini kata dasarnya ialah ain, waw dan zal. A'udzu. Jadi ain, waw dan zal. Jadi huruf ilahnya adalah pada waw. A'udzu. Nasta'inu, kata dasarnya adalah ain, huruf ilah dan nun. Ain, huruf ilah, nun. Ini kata dasarnya, ain, huruf ilah, nun. Huruf ilah ini adalah waw asalnya, ain, waw, nun. Tapi dia boleh bertukar menjadi ya, menjadi ya. Asalnya ialah ain, waw, nun. Yang ini kita akan bicarakan kemudian. Ihdi kata dasarnya ialah ha, dal dan ada huruf ilah dekat sini. Kalau terdapat missing, bila kita buang-buang dan tidak mempunyai 3 kata dasar, 3 huruf, maka ketahuilah bahawa yang kehilangan ataupun missing itu ialah huruf ilah. Ihdi asalnya adalah ha, dal dan ya. Al-Mustaqim kata dasarnya adalah qaf, huruf ilah, mim. Qaf, huruf ilah, mim. Huruf ilahnya adalah waw.
Tapi dalam ayat dia boleh berubah menjadi ya kerana meraihkan huruf bawah ni. Jadi kita ni akan belajar kemudian insya-Allah. Cuma untuk masa ni kita akan mengenal dulu macam mana huruf illah itu berfungsi di dalam perkataan ya, insya-Allah. Baik, itu yang dikenali sebagai huruf illah. Baik, kita lihat pula bahagian latihan ya. Latihan 1, latihan 2 nombor 1. Apakah kata dasar bagi 3 kumpulan perkataan di bawah ini? Baik. 3 kumpulannya: ihtada, yahdi, ihdi, hidayah, hudan, muhtadun. Jadi apakah kata dasar bagi 6 perkataan ini? Kata dasarnya adalah ha, da, dan ya. 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 Ha, da, dan ya dekat sini ya. Jadi itu kata dasarnya ialah ha, da, dan ya. Baik. Kumpulan kedua, qum, qaumun, qayyimun, mustaqimun, al-qiyamatu, qiyamun. Jadi kata dasarnya adalah qaf, mim. Ini ada missing kat sini ya. Maknanya kalau kata dasar tu ada 2 saja, maka salah satunya missing kat sini ya. Yang missingnya adalah huruf illah. Di mana huruf illah berada? Qaf, waw, mim. Itu huruf illah berada tengah ni. Qaf, waw, mim ya. Ini pun qaf, waw, mim juga. Yang ini pun qaf, huruf illah, mim. Mustaqim, qaf, huruf illah, mim. Al-qiyamah, qaf, huruf illah, mim. Qiyamun juga ialah qaf, huruf illah, mim. Jadi kata dasarnya adalah qaf, waw, mim. Al-musta'anu, awanun, ista'inu, ta'awanu, nasta'inu, a'inu. Kata dasarnya adalah ain, huruf illah, nun. Ain, huruf illah, nun. Ain, huruf illah, nun. Huruf illah itu ialah waw. Jadi kata dasarnya adalah ain, waw, dan nun. Agak sukar dan payah juga kita nak menentukan huruf illah tu sama jadi ya atau waw ataupun ya. Walau bagaimanapun, dengan cara kita memperbanyakkan latihan, insya-Allah kita akan dapat menangkap kata-kata dasar tu, insya-Allah, yang berhuruf illah tu utamanya. Jadi kita kembali kepada nota kita. Baik, untuk sebagai ringkasannya ialah boleh kita katakan bahawa kata dasar ini yang mempunyai huruf illah ini tabiatnya ialah pertama sekali dia boleh berubah-ubah. Contohnya kata dasar ain, waw, zal boleh mempunyai waw di tengah yang huruf illah itu, boleh menyamar sebagai alif, contohnya adza, dan boleh menyamar sebagai ya, contohnya u'idzu. Ini kita akan pelajari kemudian ya. Cuma pelajaran untuk hari ini ialah kita nak mengetahui bahawa ain, waw, zal ini ialah kata dasar yang mempunyai huruf illah di tengahnya, iaitu waw. Yang kedua, huruf illah biasanya kerap menjadi masa keadaan ya. Ia boleh dibuang begitu saja dalam situasi tertentu. Contohnya perkataan ihdi dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Asalnya ada huruf illah kat sini ya. Jadi ihdi itu tertanggal kerana beberapa keadaan. Jadi huruf illah boleh missing. Yang ketiga, huruf illah boleh mengganggu baris akhir. Biasanya perkataan Arab ni, di akhir perkataan itu dia akan ada baris. Tetapi dengan perkataan yang ada huruf illah, baris tidak akan lahir. Contohnya perkataan yas'a. Kalau perkataan biasa yang tidak ada huruf illah, dia akan bagi depan yas'ayu. Tapi di akhirnya ada huruf illah, maka huruf illah ni mengganggu baris dia. Yang keempat ialah huruf illah ini akan mengganggu wazan. Wazan ialah pattern ataupun corak perkataan dalam bahasa Arab. Keseluruhan perkataan bahasa Arab ni biasanya dia ada pattern dia. Jadi dengan adanya huruf illah pada perkataan itu menyebabkan sedikit wazan yang terganggu. Kita akan belajar kemudian wazan, insya-Allah. Kita akan bagi fokus khas untuk wazan ataupun corak selepas ini, insya-Allah. Jadi itu saja pelajaran untuk hari ini, iaitu huruf illah ya. Huruf illah. Untuk pengetahuan kita, huruf illah ini
mewakili 30% sebagai disebut itu, 30% daripada keseluruhan kata dasar di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Cukup untuk hari ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.